Selamat datang ke video saya yang membincangkan topik berkenaan kemiskinan bandar dan kesannya terhadap ekonomi negara. Dalam dunia yang semakin berkembang pesat, bandar dilihat sebagai pusat kemakmuran dan peluang. Namun, di sebalik bangunan tinggi dan kemajuan teknologi, ramai penduduk bandar berdepan dengan cabaran kemiskinan yang berterusan. Kemiskinan bandar bukan sahaja memberi kesan kepada individu dan keluarga, tetapi juga menjadi penghalang utama kepada pertumbuhan ekonomi negara. Bagaimana masalah ini berlaku dan apakah kesannya terhadap pembangunan ekonomi? Mari kita telusuri isu ini dengan lebih mendalam. Kekurangan perumahan mampu milik di bandar seperti yang dinyatakan oleh Norizan Ramli dalam artikel bertajuk Pembangunan Program Perumahan Miskin Bandar di Kuala Lumpur 2022 telah menyebabkan ramai keluarga berpendapatan rendah terpaksa tinggal di kawasan yang kurang selamat dan tidak berkualiti. Ini bukan sahaja menjejaskan kehidupan mereka tetapi juga memberi kesan yang buruk kepada ekonomi negara. Menurut artikel Pembasmian Kemiskinan Bandar ke arah Bandar Inklusif dan Sejahtera Cabaran Kuala Lumpur oleh Wan Nur Azriati, Wan Abdul Aziz, Faizah Ahmad, Nur Rosli Hanif dan Wang Hong Kok 2011, kos perumahan yang semakin meningkat serta kekurangan peluang ekonomi merupakan antara cabaran terbesar dalam usaha membasmi kemiskinan bandar. Hal ini menyebabkan golongan miskin bandar sukar untuk keluar dari getaran kemiskinan dan mencapai kehidupan yang lebih sejahtera dan inklusif. Keadaan ini juga mewujudkan jurang ketidakseimbangan yang lebih ketara antara golongan kaya dan miskin di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur. Menurut artikel bertajuk Impact on Poverty and Income Inequality in Malaysia's Economic Growth oleh Rabiul Islam dan rakan-rakan 2017, kemiskinan bandar semakin membimbangkan apabila pertumbuhan ekonomi yang pesat tidak disertai dengan usaha mengurangkan ketidaksamaan pendapatan. Ini mengakibatkan jurang antara golongan kaya dan miskin semakin melebar, di mana golongan berpendapatan rendah terus terpinggir daripada arus pembangunan. Kesan ketidaksamaan ini bukan sahaja memburukkan lagi kemiskinan, tetapi juga menjejaskan kesejahteraan sosial dan ekonomi negara. Berdasarkan kajian oleh Nur Seri Hamzah Kamarudin dan Lai Wei Seng pada tahun 2021, pembangunan yang tidak seimbang antara negeri-negeri di Malaysia telah mewujudkan jurang yang besar dalam peluang ekonomi, akses kepada perkhidmatan asas dan taraf hidup. Negeri yang lebih maju dapat menawarkan lebih banyak peluang pekerjaan dan kemudahan, sementara negeri yang kurang maju terus ketinggalan. Akibatnya, golongan yang tinggal di negeri-negeri yang kurang membangun menghadapi lebih banyak cabaran dalam mencapai taraf hidup yang sama dengan negeri yang lebih maju, sekaligus menjejaskan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Muhammad Zulfadli Abdul Rahman, Muhammad Taqiyuddin Muhammad dan Muhammad Syamsuddin Abdul Aziz dalam kajian mereka pada tahun 2020, prinsip Islam seperti zakat dan sedekah memainkan peranan penting dalam membantu mengurangkan kemiskinan bandar. Zakat berfungsi sebagai sistem pengagihan kekayaan yang memberi sokongan kewangan kepada mereka yang memerlukan. Manakala, sedekah pula menjadi sumber bantuan sosial. Kedua-dua prinsip ini bukan sahaja membantu meringankan beban golongan yang kurang bernasib baik tetapi juga menyumbang kepada keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Menurut kajian oleh Jerton Rogen dan rakan-rakannya pada tahun 2023 dalam artikel bertajuk Regional and Ethnic Inequalities in Malaysian Poverty Dynamics, ketidaksamaan etnik dan serantau memainkan peranan besar dalam dinamik kemiskinan di Malaysia. Faktor seperti lokasi dan latar belakang etnik terbukti mempengaruhi tahap kemiskinan dengan ketara, menunjukkan bahawa pendekatan umum tidak mencukupi. Oleh itu, strategi yang lebih berfokus dan khusus diperlukan untuk menangani masalah ini secara efektif bagi memastikan bantuan sampai kepada golongan yang paling terkesan. Kerajaan perlu meneliti dan mengkaji pelbagai dimensi indeks dan kadar kemiskinan, termasuk paras kemiskinan bandar. Ia penting bagi mengetahui realiti sebenar, terutama ketika merangka rancangan Malaysia ke-12 yang menjurus kepada pengukuhan semula ekonomi. Hope that the government sets up some form of a task force
of interagency plus other stakeholders, civil society, academic institutions, like there are specific institutions on poverty or development studies that can be part of this, and that would be an important step forward. Beliau berkata demikian dalam program Money Matters di TV3 siang tadi. Katanya faktor lain seperti gaji, pemilikan rumah dan kenderaan tidak mencukupi dalam menentukan tahap kemiskinan seseorang, khususnya yang menetap di bandar. Sebaliknya perlu mengambil kira tentang akses kepada pendidikan, khidmat kesihatan, pekerjaan yang stabil selain jumlah simpanan. Ukuran kemiskinan juga perlu diperluas kepada aspek sosial yang memberi kesan terhadap kos sara hidup. Kerajaan perlu merangka polisi dan program yang berkesan dalam membantu golongan miskin bandar menambah pendapatan mereka ketika dunia berdepan ekonomi mencabar tahun ini. Menurut penyelidik kemiskinan Persatuan Ekonomi Pengguna dan Keluarga Malaysia, Profesor Madya Dr. Zumila Zainalaluddin, setiap program yang dilakukan selama ini perlu dinilai semula keberkesanannya dalam membantu golongan rentan itu. Dalam soal melihat keberkesanan lah kepada sebarang program, kita memerlukan apa yang kita panggil audit lah, ataupun penilaian kepada polisi dasar program yang telah pun kita buat sebelum ini. Itu yang pertama. Apakah apa yang kita buat itu berkesan atau tidak? Jika tidak, kenapa? Dan jika berkesan, mengapa? Ini penting. Kalau pada pandangan saya lah, banyak dasar telah dibuat syabas kepada negara. Bagaimanapun ada di antaranya yang memerlukan penambahbaikan. Tapi ada suatu mungkin kelompongan adalah tentang penilaian. Itu yang pertama. Maksudnya apakah program yang selepas ini gagal ataupun berjaya? Kalau berjaya, berapa peratus keperjayaannya? Dan di manakah ruang yang perlu dibaik pulih? Kita tidak patut membuat apa-apa program sebelum menilai program yang lepas. Tambah Zumila, pelbagai faktor menjadi punca kemiskinan bandar itu terus berlarutan, terutama kos sara hidup yang meningkat disebabkan inflasi. Selain tahap pendidikan, pelbagai punca juga menyebabkan kemiskinan bandar berlaku. Kenaikan harga barang serta kos sara hidup yang tinggi menjadi faktor ramai anak muda dikategorikan sebagai miskin bandar. Meskipun bekerja di tengah ibu kota, gaji bulanan yang diterima masih kurang mencukupi untuk menampung perbelanjaan harian. Bayaran sewa rumah, bil utiliti, kos pengangkutan pergi balik kerja serta hutang pinjaman bank dan pendidikan antara komitmen tetap yang terpaksa ditanggung mereka setiap bulan. Lebih mengejutkan, rata-rata golongan muda turut mendedahkan mereka langsung tidak mampu membuat sebarang simpanan sekiranya berlaku sebarang bentuk kecemasan. Berdasarkan Had Pendapatan Kemiskinan PJK terkini, individu berpendapatan sekitar RM2,208 sebulan dikategorikan sebagai miskin bandar berbanding RM980 sebulan sebelum ini. Bagaimana dengan nasib anak muda sekiranya isu ini terus berlarutan? Apakah langkah terbaik yang seharusnya diambil oleh golongan miskin bandar bagi menjamin kelangsungan hidup mereka? Hidup di bandar cukup memeritkan terutamanya bagi golongan berpendapatan rendah dengan kehidupan umpama kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Nikmat Nik Ismail, 66 tahun yang mencari rezeki dengan mengasingkan sampah dan kemudiannya menjualnya semula, begitu tabah meneruskan kehidupan di tengah-tengah bandaraya ini. Dengan hasil yang tidak menentu antara RM25 hingga RM30 sehari, beliau mengerah keringat untuk membesarkan 7 anaknya di dalam kesempitan hidup. Meskipun hidup dalam serba kekurangan, dia bersyukur dengan rezeki diterimanya. Beliau yang berasal dari Kelantan berhijrah ke Kuala Lumpur dengan niat untuk mengubah nasib, namun tidak menyangka kehidupan lebih tersepit hidup di bandar.
Melalui temu bual dengan pakar ekonomi dan sosial dalam dua video pertama, kita dapat memahami betapa beratnya beban yang ditanggung oleh golongan miskin bandar akibat kos sara hidup yang semakin meningkat dan kekurangan perumahan yang mencukupi. Dalam pada itu, dua video terakhir yang menampilkan petikan berita mengungkapkan realiti pahit, jurang antara keluarga kaya dan miskin semakin melebar disebabkan oleh kekurangan peluang pekerjaan di kawasan bandar. Gabungan pandangan pakar dan laporan situasi semasa ini menyoroti cabaran mendalam yang dihadapi oleh masyarakat kita, sekaligus mengajak kita untuk merenung dan mencari solusi bersama. Sebagai kesimpulan, kemiskinan bandar bukan sahaja menjejaskan kehidupan individu, tetapi juga memberi kesan kepada ekonomi negara. Dengan kos sara hidup yang terus meningkat dan kekurangan peluang pekerjaan, golongan miskin terus terpinggir. Jurang yang semakin lebar antara kaya dan miskin perlu diatasi dengan langkah-langkah berkesan. Usaha membasmi kemiskinan bandar adalah kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mampan dan seimbang, memastikan bahawa semua lapisan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan negara.